Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dalam video ini kami akan membincangkan tentang implikasi amalan rasuah, monopoli dan penyerokan. Yang pertama, latar belakang rasuah. Rasuah ini adalah amalan yang tidak sihat untuk persaingan ekonomi. Dalam kajian foreignpolicy.com, Malaysia berada di tangga ketiga pada tahun 2015 antara negara yang paling teruk dalam kes rasuah. Kemudian dalam satu artikel daripada Washington Post, bagi skandal rasuah, Malaysia di tangga ketiga juga di belakang Federation Internationale di Football Association, iaitu FIFA, dan negara Nigeria. Petikan ini diambil daripada Malaysia kini. Walau bagaimanapun, aktiviti membenteras kes rasuah sangat diperkuasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Seterusnya, aktiviti monopoli. Kegiatan monopoli di Malaysia disebabkan oleh syarikat biasa tiada pesaing. Contohnya seperti Tenaga Nasional, TM, tapi baru-baru ni TM dah ada pesaing yang lain seperti Gigabit, Time dan lain-lain. Supplier mengambil kesempatan disebabkan tiada syarikat lain yang menawarkan perkhidmatan mereka. Diorang mengenakan charge yang sangat tinggi sehingga memaksa pengguna untuk membayar charge yang tidak munasabah. Kesan daripada monopoli ini adalah kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Disebabkan oleh pembayaran yang melampau, lebih mengayakan syarikat yang besar tu lah. Ketiga, penyerokan. Key point dalam penyerokan ni adalah supply and demand, yang kita belajar daripada microeconomic. Apabila permintaan tinggi dan penawaran rendah akan meningkatkan harga barang. Supply and demand, itu boleh rujuk pada supply and demand punya ni lah. Kumpulan peniaga mampu menaikkan harga barang sewenangnya. Dekat sini kita boleh nampak contohnya barang-barang yang asas. Contoh minyak kelapa sawit pada tahun 2015, diorang simpan minyak kelapa sawit ni, kemudian naikkan harga tu. Tetapi harga-harga barang ni di Malaysia lah, Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna mempunyai satu akta anti pencatutan, di mana peraturan kawalan harga dan anti pencatutan mekanisme untuk menentukan keuntungan yang tinggi yang tidak munasabah. Diorang juga ada menyediakan margin keuntungan bersih pada tahun 2014 dan telah dipokokkuasakan. Seterusnya, penyataan masalah yang kesan amalan rasuah, monopoli dan penyerokan terhadap sistem pasaran ekonomi ialah kekayaan di sebelah pihak, di mana kekayaan tu berpihak kepada pembekal ataupun pengedar sahaja. Di sini kita akan nampak tangga gaji antara T20, M40 dan B40 akan ada jurang pendapatan yang besar, di mana M40 dan B40 sangat terjejas dengan keadaan macam ni. Kesihatan fizikal dan mental dan kesejahteraan hidup akan terjejas. Kesihatan fizikal ni lebih kepada
terlebih kerja, mental ni lebih kepada stres, macam mana kita nak dapat duit apa semua. Okey, seterusnya usaha kerajaan masih belum berkesan, di mana penguatkuasaan kepada barang-barang ni masih rendah lah, dan keadaan penggunaan sistem cukai yang tidak berkesan. Okey, seterusnya monopoli barangan keperluan asas agar barangan berkurangan dan dijual mahal. Okey, di sini kita boleh nampak apabila supply kurang, demand tinggi, barangan akan jadi mahal. Okey, kemerosotan ekonomi negara. Ini lebih kepada kes rasuah tadi lah, di mana duit-duit under table dan duit-duit yang maksudnya projek-projek kerajaan yang tidak sepatutnya dianugerahkan kepada syarikat-syarikat yang tidak bertauliah. Ini akan mengakibatkan kemerosotan ekonomi negara lah, merugikan negara. Okey, krisis kekurangan bahan keperluan yang berlaku pada musim perayaan. Ini kita boleh nampak lah, setiap kali nak musim perayaan mesti minyak tak ada, gula tak ada, macam tu. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mengkaji kesan dan implikasi rasuah terhadap sistem pasaran ekonomi, untuk menjelaskan kesan monopoli yang menjejaskan sistem pasaran ekonomi. Seterusnya, untuk mengkaji kesan penyerokan barangan terhadap sistem pasaran ekonomi. Seterusnya, untuk mencari penyelesaian terhadap implikasi rasuah, monopoli dan penyerokan. Antara matlamat kajian kami adalah mengkaji implikasi permasalahan amalan rasuah, monopoli dan penyerokan, mengetahui sejauh mana kesan dan penyelesaian masalah bagi masalah yang disebutkan di atas. Antara metodologi kajian yang dibincangkan berdasarkan bentuk kajian, metodologi pengumpulan data, prosedur kajian dan metodologi analisis data. Kaedah pusakaan pula akan digunakan dengan melibatkan bahan daripada Al-Quran dan Hadis, kitab-kitab muktabar, penyelidikan lepas, artikel jurnal, kertas kerja persidangan, buku-buku kontemporari, jurnal, latihan ilmuwan dan sebagainya, dijadikan sebagai rujukan berkaitan rasuah, monopoli dan penyerokan barang. Yang pertama, metod diduktif. Kaedah menganalisis data berdasarkan pengumpulan maklumat, idea serta pandangan yang ada, iaitu membuat kesimpulan berasaskan keterangan bersifat umum bagi menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus bagi rasuah. Metod ini penting bagi memperoleh data yang lebih terperinci dan mudah difahami, terutama berkaitan dengan rasuah dan monopoli yang terdapat pada laporan-laporan lepas, dokumen-dokumen, surat-surat rasmi. Melalui kaedah ini, maklumat akan dikumpul secara tersusun bagi menjelaskan dan menghuraikan kajian yang dilakukan. Seterusnya, membuat penganalisian data yang terkumpul bagi membuat satu kesimpulan yang kukuh. Metod yang kedua pula, metod induktif. Metod ini adalah berdasarkan satu cara penganalisaan yang dibuat dalam bentuk sebaliknya, iaitu berdasarkan keterangan yang ada dengan cara membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang bersifat umum. Metod ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan modul yang sedia ada dan membuat penambahbaikan pelaksanaannya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Naufal akan membentangkan untuk bahagian dapatan kajian. Yang pertama, punca berlakunya rasuah ialah kerana bernafsu besar atau sifat tamak haluba. Yang kedua, sikap mahu hidup mewah.
Yang ketiga, tidak bersyukur dan terikut-ikut dengan rakan sekerja. Dan yang keempat, kerana seorang itu ingin memburu kekayaan dengan cepat. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan rasuah. Kesan rasuah terbagi kepada tiga. Yang pertama, kesan terhadap individu. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, kesan terhadap negara. Okey, kita pergi kepada kesan terhadap individu. Yang pertama, seseorang individu apabila mengamalkan rasuah boleh kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kejatuhan moral atau maruah. Yang ketiga, menghancurkan keharmonian hidup. Okey, kesan terhadap masyarakat pula apabila sebuah masyarakat itu mengamalkan rasuah akan mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menggalakkan jenayah dan melindungi jenayah. Dan yang ketiga, akan membebankan golongan orang yang susah. Okey, seterusnya, kesan terhadap negara apabila sesebuah negara itu mengamalkan rasuah akan menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran. Yang kedua, menjejaskan keselamatan dan kestabilan politik. Dan yang ketiga, tumpuan pembangunan yang tidak seimbang. Okey, kita pergi kepada monopoli. Monopoli ini ialah barang yang dikeluarkan tiada pengganti hampir. Barang yang dikeluarkan oleh firma tidak dikeluarkan oleh firma yang lain. Dan jika kita sebagai pembeli ingin membeli barang tersebut, ia mestilah dibeli dekat firma berkenaan sahaja. Contohnya, firma tu mengeluarkan satu produk atau perkhidmatan, firma itu je yang ada, firma lain tak ada. So kita sebagai pembeli, kita kena beli dekat firma tu saja. Contoh sebagai TMB. Okey, macam TMB, bila kita nak gunakan perkhidmatan, kita nak gunakan TMB, kita beli kepada TMB saja. Tak ada company lain yang menyediakan perkhidmatan TMB. Okey, itu contohnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kebaikan dan keburukan monopoli. Okey, yang pertama, kebaikan monopoli ialah dapat menyediakan, sesebuah firma itu dapat menyediakan bekalan perkhidmatan secara konsisten. Okey, yang kedua, kerajaan dapat mengawal harga bekalan. Dan yang ketiga, operasi perniagaan yang memerlukan modal yang besar dapat dijalankan. Okey, kerana apa bekalan perkhidmatan atau barangan itu dapat dikeluarkan secara konsisten? Kerana sesebuah firma itu dia akan fokus untuk sentiasa ada bekalan. Kerana firma lain, kerana dia tak ada saingan, firma lain tak ada perkhidmatan atau barangan seperti yang firma itu keluarkan. Okey, kita pergi kepada keburukan monopoli. Keburukan dia ialah yang pertama, harga kompetitif tidak dapat ditawarkan. Pilihan perkhidmatan atau barangan sangat terhad. Dan yang ketiga, agihan pendapatan yang tidak adil. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyerokan barang. Dalam istilah fiqh, penyerokan barang dikenali sebagai ihtikar. Ihtikar merujuk kepada kegiatan menyorok barangan keperluan secara umum. Keperluan umum. Okey, ia dilakukan dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perkara ini dilakukan akibat sifat tamak dan rakus oleh pengeluar dan pemborong. Okey, kesan daripada penyerokan barang ini, yang pertama akan membebankan golongan yang berpendapatan rendah. Yang kedua, akan meningkatkan kadar jenayah dalam masyarakat seperti rompakan dan kecurian. Yang ketiga, tekanan emosi dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, harga barang keperluan akan melambung tinggi. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita pergi kepada dapatan kajian. Jadi dapatan kajian ini setelah hasil daripada kajian yang dilakukan secara literature, jadi dapatlah beberapa maklumat yang dapat disimpulkan. Okey, jadi yang pertama, pasaran ekonomi merupakan medium atau penggerak kepada kemajuan negara. Maksudnya ekonomi merupakan satu bentuk wasilah kepada pembangunan negara. Kalau ekonomi itu mundur, maka pembangunan negara itu akan mundur juga. Okay. Jadi banyak perkara instrumen yang boleh meningkatkan ekonomi semasa, dan itu antaranya perniagaan, pendidikan, semuanya dapat meningkatkan ekonomi negara.
Jadi isu yang sering berlaku antaranya penyokong gula, minyak yang kita tahu, monopoli oleh orang tertentu, kemudian rasuah baik daripada ahli politik sendiri. Jadi benda itu banyak berlaku. Jadi seterusnya langkah ini perlu diambil bagi mengatasi supaya tidak berlaku ketirisan. Jadi seterusnya antara langkah yang boleh diatasi antara 3 benda ini iaitu rasuah, monopoli dan penyorokan, iaitu kekuatan iman. Iaitu iman merupakan satu tonggak utama bagi mencetuskan, bagi mengelakkan benda ini. Jadi keduanya menekankan bahayanya rasuah di dalam pendidikan. Jadi dari sejak kecil lagi, maknanya pelajar-pelajar, murid-murid ini perlu diperkenalkan bahawa rasuah ini merupakan satu musuh negara. Jadi seterusnya memperketatkan undang-undang juga dan juga sekaligus memperketatkan hukuman. Jadi mereka akan lebih goyah dan takut untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Jadi prosedur-prosedur ini banyak berlaku akibat daripada kelembapan ICT. Contoh daripada misalnya Mesir. Kebanyakan mereka menggunakan rasuah sebab nak mempercepatkan proses penerbangan. Jadi perkara ini berlaku sebab kemunduran dari ICT, teknologi, daripada pentadbiran sendiri. Jadi ini juga menyebabkan penyumbang kepada rasuah. Okay, seterusnya kita pergi kepada monopoli. Monopoli ini dia general. Mana benda ini dia boleh jadi sihat dan juga tak sihat. Walaupun begitu, monopoli ini sebenarnya menurut ahli ekonomi ianya merupakan satu campur tangan kuasa politik. Boleh berlaku macam modal yang besar misalnya, macam mungkin kalau nak jual nasi lemak tu tak berlakulah tak berlakulah monopoli, tapi bila melibatkan besar, contohnya macam penghasilan vaksin, syarikat telco dan sebagainya. Jadi ini boleh berlaku akibat monopoli. Jadi seterusnya pada awalnya monopoli ini sama sekali dia dibenarkan. Namun dalam Islam mereka dihalang disebabkan pada asalnya dia ada berlaku sedikit penindasan yang mana hak-hak pembeli untuk nak membeli pilihan terbaik itu tak ada. Itu disebabkan ini. Sebab tu walaupun ada awalnya Islam menuntut kebebasan dengan menawarkan segala bentuk jual beli. Islam halalkan. Tapi berdasarkan kemodalan individu tersebut. Jadi isu dia di sini monopoli ini di mana harga kompetitif dan juga pilihan perkhidmatan barangan yang sangat terhad. Jadi itulah berlaku monopoli. Jadi untuk mengekangkan masalah ini iaitu perlu kepada analisa pasaran. Mana pasaran apa yang perlu, contoh syarikat telco misalnya. Jadi pasaran itu boleh dianalisiskan untuk menilai semula untuk menghasilkan syarikat yang baru bagi kurang persaingan. Okay. Jadi bagi menghasilkan persaingan. Jadi kemudian keseimbangan firmah dan perkara ini perlu campur tangan pihak seperti KPDN dan KK. Jadi pihak autoriti Hizbah perlu menjalankan tanggungjawab supaya perkara ini tak berlaku. Campur tangan kerajaan sekiranya perlu boleh. Ini Islam lebih mengambil pendekatan kerjasama di mana kesepaduan pengeluar berorientasikan pasaran semasa supaya menjamin hak. Jadi Islam menekankan untuk bekerjasama. Contoh syarikat A dan syarikat B bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi kita ambil contoh. Syarikat A mengeluarkan sejumlah produk, kemudian syarikat B mengambil manfaat daripada syarikat A. Maka syarikat B boleh membayar sejumlah peratusan kecil atas kerjasama yang ditawarkan. Contoh, penghasilan face mask contoh. Okay, jadi face mask ini contoh syarikat A keluarkan face mask. Jadi dia dimonopoli. Maksudnya bila penawaran terlalu tinggi, syarikat A meletakkan harga yang terlalu tinggi. Jadi syarikat B ini boleh bekerjasama dengan syarikat A. Contoh mungkin dari segi strategi planning ataupun dari segi bahan. So dia boleh bekerjasama dengan syarat syarikat B membayar sejumlah kecil keuntungan mengikut peratusan bayar kepada syarikat A sebab syarikat A telah membantu syarikat B. Okey, seterusnya. Jadi penyorokan pula isu yang masih kita pergi pada isu penyorokan yang mana
masih tidak dapat diselesaikan, peniaga untuk mengambil kesempatan untuk mengaku keuntungan. Jadi isu penyerokan ni banyak sangat berlaku. Jadi menurut Dr. Yusof Al-Qaradawi menjelaskan sebahagian ulama membenarkan sedikit penipuan dengan batasan 1/3. Ini dalam buku dia Fatwa Mu'asirah tak silap. Okey, penipuan itu dalam urusan jual beli melibatkan permasalahan. Tapi sebenarnya jual beli itu dia melibatkan permasalahan bukan dalam penipuan harga. Okey, seterusnya mengawal keuntungan 100% sekalipun sekira mana menyaingi harga pasaran semasa. Maksudnya dekat sini sebenarnya harga sesuatu barang itu terletak kepada pemilik, terletak kepada peniaga tersebut. Maksudnya peniaga berhak meletakkan walaupun kenaikan 100% sekalipun tapi masih kompetitif. Maksudnya masih boleh diterima pakai oleh masyarakat. Maksudnya itu jadi kebebasan. Contoh harga Ferrari misalnya walaupun berjutaan ringgit tapi itu hak dia. Okay. Walaupun begitu, memang bahas tentang makanan ruji seperti minyak, beras, gandum dan sebagainya, ulama tegas kerana ianya melibatkan penindasan. Maksudnya dekat sini sebab tu ulama ada bezakan antara kaya dan juga miskin tentang konsep pembelian ini. Jadi yang mana kaya mungkin tak ada masalah tapi di mana orang miskin akan ada penindasan. Jadi Imam Ghazali mewajibkan peniaga menyatakan harga semasa menjual kerana Rasulullah sendiri menegah perkara sedemikian. Contoh, sebab tu untuk menyatakan sesuatu penjualan, wajib peniaga itu meletakkan harga dahulu. Contoh, harga 1 kilo minyak, harga dia RM2.60. Maka wajib letak harga. Dia tak boleh tak letak harga, kemudian nak bayar, tiba-tiba tengok harga RM4, RM6. Masa tu dah tak boleh buat apa. Okay. Seterusnya hukumnya adalah haram bagi peniaga yang menyorokkan barang dan kemudiannya menjual dengan yang lebih tinggi. Seperti mana isu yang berlaku yang dahulu, wabak COVID-19 di mana sebahagian pihak memborong hand sanitizer, face mask kemudian disorokkan dan bila stok habis dijualkan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi masa tu kerajaan terus mengambil peranan sebagai institusi isbah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi pada asalnya sebagian ulama menyatakan ini adalah haram. Jadi campur tangan kerajaannya adalah haram. Namun setelah peredaran zaman, jadi peniaga banyak menipu, peniaga tak jujur, banyak rasuah, banyak monopoli dan sebagainya. Jadi ulama mengharuskan kerajaan campur tangan. Jadi antaranya itulah pendapat Imam Al-Ghazali, Imam Mawardi, Ibn Taymiyah sendiri menitikkan berat campur tangan kerajaan. Jadi institusi isbah inilah yang sebenarnya mengatur sistem pasaran ekonomi semasa. Maksudnya dia mengekang daripada ketidakstabilan ekonomi. Perkara ini amat penting supaya tidak melakukannya pemerasan, pengeksploitasian, pemalsuan, penipuan yang selalu dikenakan oleh masyarakat. Jadi keseimbangan antara pengeluaran supaya keadilan dapat dikecapi. Jadi bila institusi hisbah ini menjalankan peranan, jadi terjaminnya dari segi halal, kualiti barang, tipu hela dan sebagainya. Jadi riba juga dapat dielakkan sekaligus ekonomi akan berjalan lancar. Okey, kita pergi kepada kesimpulannya. Okey, kesimpulannya kes-kes seperti rasuah, monopoli, penyerokan menyumbangkan kepada ketidakstabilan sistem dan pasaran bahkan ekonomi itu sendiri. Jadi isu-isu seperti ini, rasuah, monopoli, penyerokan ini akan mengakibatkan ekonomi sebuah negara itu terjejas. Jadi maka lahirlah kebanyakan orang miskin, peluang pekerjaan tak banyak, pendidikan mundur, kemajuan teknologi tak berkembang. Jadi isu seperti ini dia berkait antara satu sama lain. Oleh itu, badan-badan kerajaan seperti institusi hizbah, contohnya KDNKK, Negara Malaysia, perlu mempergiatkan usaha mengekang daripada permasalahan ini terus berlaku. Jadi, peranan kerajaan ini sebenarnya amat penting. Walaupun dahulunya sebagai ulama mengatakan ianya haram, namun ianya di atas maslahat supaya tidak ramai lagi yang tertindas akibat daripada
sifat-sifat peniaga yang suka rasuah, monopoli dan penyurukan. Jadi akhir sekali masyarakat juga perlu bijak. Bila mana ada penipuan berlaku, ada ketirisan berlaku, dia perlu mengadukan kepada badan-badan yang sepatutnya, yang bertugas. Dan akhir sekali, masyarakat juga perlu lebih amanah bagi menunjukkan sikap ketekasan membasmi kes-kes seperti ini. Mana peranan masyarakat sebenarnya membentuk satu gelombang perubahan baik daripada peringkat bawahan sehingga ke peringkat pengurusan kerajaan sendiri, ekonomi, pentadbiran, sosial, politiknya dapat diubah dengan suara masyarakat. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.